Pujanglah pun ada majlis, ada ruku, jalan jauh tersengguk-sengguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan tentang seorang tokoh dalam bidang seniman, iaitu Tunku Zakaria Yap Putih atau lebih dikenali sebagai P. Ramlee. P. Ramlee dilahirkan di Pulau Pinang pada tarikh 22 Mac 1929. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan kemudian ke Sekolah Francis Light, dan kemudian beliau menyambung pelajaran di Penang Free School sehingga berlakunya Perang Dunia Kedua. Seniman Allahyarham P. Ramlee pernah berkahwin sebanyak 3 kali. Beliau mula meminati bidang muzik apabila melihat rakan-rakannya bermain muzik di kampungnya. Pada tahun 1945, beliau telah mula mencuba nasib dengan menyertai sebuah pertandingan nyanyian anjuran radio Malaya bahagian utara dan telah mendapat tempat ketiga. Beliau juga telah berjaya mendapat tempat pertama sebagai bintang penyanyi utama Malaya. Beliau telah mengikuti bidang perfilman dan filem lakonan beliau yang pertama iaitu filem Cinta yang telah dikeluarkan pada tahun 1948. Beliau telah membuat lakonan terakhirnya daripada filem Laksamana Doremi pada tahun 1972, manakala lagu dan lirik terakhirnya ialah Air Mata di Kuala Lumpur yang telah dinyanyikan oleh isteri beliau iaitu Puan Salomah pada tahun yang sama. Allahyarham P. Ramlee telah kembali ke rahmatullah pada pagi Selasa yang bertarikh 29 Mei 1973 ketika berusia 44 tahun. Beliau meninggal akibat sakit jantung semasa mahu tiba di Hospital Kuala Lumpur. Jenazah beliau telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Sekian daripada saya. Nama saya Muhammad Ifan Hamdi bin Hishamuddin daripada kelas 2B. Nombor matrik DHU 202424717. Terdapat banyak filem ataupun hasil karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang telah memberikan impak besar kepada tanah air kita, Malaysia. Ini merupakan dua contoh filem yang memberikan sumbangan kepada Malaysia. Yang pertama adalah Seniman Bujang Laput ini telah pun diterbitkan di Singapura pada tahun 1961. Filem ini merupakan arahan sepenuhnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Filem ini diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna yang disunting oleh Shawn Brothers Limited dan juga Malay Film Production. Filem ini mengisahkan kehidupan 3 orang sahabat iaitu Ramlee dilakonkan sendiri oleh Tan Sri P. Ramlee,
Aziz dilakonkan oleh Datuk Abdul Aziz bin Sattar dan juga Sudin oleh Samsudin bin Dali atau lebih dikenali sebagai S. Samsudin. Aziz dan Sudin tinggal di kawasan perumahan yang agak susah. Tanpa pekerjaan dan mata pencarian, mereka telah memutuskan untuk mencuba nasib dalam bidang lakonan. Filem ini tercalon bagi kategori filem komedi terbaik di Festival Filem Asia ke-9. Seterusnya adalah filem yang kedua. Filem yang kedua ini bertajuk Do Re Mi. Filem ini diterbitkan di Malaysia pada tahun 1966 oleh Filem Merdeka, Studio Filem Merdeka. Filem ini ditayangkan dalam bentuk hitam putih tanpa warna. Filem Do Re Mi yang beraksi 106 minit ini menceritakan tentang kisah tiga orang sahabat, iaitu Masdu atau Kundu, yang dilakonkan sendiri oleh Allahyarham Sri Ramli, Ren ataupun Amore ataupun Ren yang dilakonkan oleh Atomper, dan juga Minami ataupun Mi dilakonkan oleh Ibrahim. Okey, dan cerita ini mengisahkan tentang mereka yang mempunyai masalah kesulitan dalam rumah tangga dan juga mencari wang. Kembangan dan juga pencapaian filem Do Re Mi telah tercalon bagi kategori filem komedi terbaik di Festival Filem Asia ke-13 Tokyo. Dalam bergelak tawa dan menangis menonton filem-filem P. Ramlee juga turut menyelitkan pengajaran serta sindiran dalam filem-filem beliau untuk dijadikan iktibar pada masyarakat pada masa kini. Jadi antara filem yang mengandungi pengajaran ialah filem Pendekar Bujang Lapuk, di mana filem ini diterbitkan di Singapura pada tahun 1959. Filem ini menggambarkan mengenai orang kampung yang kurang berkemampuan dan ditindas oleh orang kaya, di mana kita dapat lihat amalan kronisme dan nepotisme di kalangan Samseng di penambang, di mana babak ini menunjukkan Samseng tersebut memberi laluan terlebih dahulu kepada anak dara muda berbanding mereka yang telah lama beratur panjang untuk menaiki sampan. Apabila orang kampung rasa tidak puas hati dan marah, muncul seorang yang berani untuk menentang Samseng tersebut. Seperti dalam babak di mana Wak Mustan cuba melawan Samseng itu untuk menaiki sampan. Apabila keberanian yang ditunjukkan oleh Wak Mustan itu ditunjukkan, ia menimbulkan rasa bangkit dalam kalangan orang kampung untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh Samseng terhadap mereka. Selain itu, pengajaran yang terdapat dalam filem Pendekar Bujang Lapuk ini ialah kita perlu menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum berjuang. Seperti Aziz dan Ramli yang disuruh belajar membaca oleh Wak Mustan bergurukan anak perempuannya iaitu Rosna. Kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan, kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Seterusnya, antara filem P. Ramlee yang mengandungi pengajaran ialah filem Labu dan Labi, di mana filem ini mengisahkan tentang seorang yang kaya bernama Haji Bahir. Dia mempunyai rumah besar, dia mempunyai kereta yang mewah, dia mempunyai seorang anak perempuan yang jelita bernama Manisa, serta dia mempunyai seorang isteri yang cantik dan juga dua orang gaji bernama Labu dan Labi. Dalam cerita ini, Labu berperanan sebagai pemandu Haji Bahir, manakala Labi pula berperanan sebagai tukang masak di rumah Haji Bahir. Menerusi filem P. Ramlee ini, dia ingin menyindir golongan feudal yang mengambil kesempatan dan menindas golongan pekerja. Sikap Haji Bahir dalam kisah ini yang melayan pekerjanya tidak baik dan tidak adil perlu dijadikan pengajaran buat masyarakat pada masa kini. Terdapat beberapa babak yang menunjukkan layanan yang tidak baik yang diberikan oleh Haji Bahir kepada para pekerjanya, iaitu Labu dan Labi, di mana Haji Bahir sering memaki hamun mereka. Seterusnya, mereka hanya berdiri tegak menyaksikan Haji Bahir makan malam bersama keluarganya, dan mereka juga tidak langsung disediakan bilik khas.
dan hanya boleh tidur di kawasan beranda rumah saja. Jadi, daripada sini kita dapat lihat bahawasanya ketidakadilan yang ditunjukkan Haji Bahir tidak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat pada masa kini dan perlu diambil iktibar serta pengajaran. Pembelajaran ni diangkat dari cerita dongeng yang berlatar belakangkan budaya masyarakat yang lama. Filem klasik ini mengedengarkan cerita komedi. Buat pengetahuan umum, filem ini berjaya menjuarai filem komedi terbaik di Festival Filem Asia ke-7 di Tokyo, Jepun. Antara pengajaran yang ingin disampaikan dalam filem ini ialah taat kepada pemimpin seperti mana Pak Belalang taat kepada Sultan Negeri Beringin Rendang, berfikiran positif serta jangan meletakkan masa depan kita di tangan orang lain. Okey, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang sinopsis dalam filem Menuju Pak Belalang. Okey, di negeri Beringin Rendang terdapat seorang lelaki duda bernama Pak Belalang bersama anaknya Belalang. Pak Belalang ini pemalas orangnya. Dia selalu tidur saja di pondok urutnya. Kalau tidak ada Belalang yang membanting tulang, mencari rezeki tak tahu apalah akan jadi kepada Pak Belalang. Antara pekerjaan Belalang adalah upah mencuci berbelaga, mengambil air, membelah kayu, membasuh perahu dan macam-macam lagi. Pak Belalang seperti biasa selalu membuta, dengan kata lain ialah tidur di pondok usangnya. Suatu hari sewaktu Belalang terserempak dengan dua penyamun nyawa dan badan yang sedang membawa 2 ekor lembu dan 2 ekor kambing yang baru mereka curi. Semasa mereka sedang membahagi-bahagikan binatang tersebut, Belalang menyamar sebagai anak jin yang makan darah manusia, yang mana menyebabkan mereka lari lintang pukang dan meninggalkan hasil serompakan mereka tersebut. Belalang membawa lembu dan kambing itu ke rumah, tetapi dengan kejujurannya, Pak Belalang menyuruh Belalang memulangkan semula kepada tuan kambing dan lembu tersebut. Tetapi oleh kerana mereka tidak tahu siapa tuan yang punya, Belalang mencadangkan Pak Belalang menjadi ahli nujum, iaitu ahli nili. Oleh itu, dengan cadangan Belalang, Pak Belalang pun setuju walaupun dengan perasaan berhatinya. Dan bila Buntar dan Jambul mengadu kepada Tok Penghulu bahawa binatang ternak mereka telah hilang, Belalang yang berada di situ pun mencadangkan supaya berjumpa dengan Pak Belalang, yang kononnya seorang ahli nujum yang boleh menilik di mana beradanya lembu dan kambing yang telah hilang itu. Tok Penghulu termakan dengan kata-kata Belalang dan membawa Jambu dan Buntas serta penduduk kampung berjumpa dengan Pak Belalang. Belalang, Tok Penghulu, Buntas, Jambul dan beberapa penduduk kampung menuju ke pondok usang Pak Belalang. Dan atas panduan Belalang, lembu dan kambing ditemui semula dan diserahkan semula kepada Buntal dan Jambul. Okey, itu saja sedikit sebanyak sinopsis daripada filem Nujum Pak Belalang. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki yang sudah dewasa nampak hukum terjumpa hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasif bin Hashim dari Keladi Peshu 2A. Nama matrik saya ialah DSU 2020255157. Di sini saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh Tan Sri Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih
atau lebih dikenali sebagai P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee merupakan seorang yang mempunyai sifat yang terpuji. Antaranya ialah beliau seorang yang pemurah, baik hati dan mudah percaya kepada orang. Disebabkan sifat beliau yang mudah percaya kepada orang, beliau pernah mengalami beberapa cabaran ketika berkarya. Antaranya ialah Tan Sri P. Ramlee pernah dikhianati dan dianiaya oleh pihak-pihak rapat dengannya ketika di Singapura dan di Kuala Lumpur. Pengkhianatan ini bukan sahaja daripada individu di kelilingnya yang pernah dibantunya. Malah, paling mengecewakan Tan Sri P. Ramlee ialah sikap syarikat perfilman dan syarikat rakaman yang turut memandang sepi pada saat sengsara menimpanya. Kapitalis seperti mereka tidak mahu menyambung kontrak Tan Sri P. Ramlee ketika itu. Pada mereka, Tan Sri P. Ramlee tidak mendatangkan keuntungan lagi, maka tidak ada peluang untuk mereka menyimpan Tan Sri P. Ramlee. Di mana-mana sahaja syarikat gagasan seperti ini hanya bertuangkan keuntungan, bukannya menilai pada bakat seseorang. Seterusnya, betapa malangnya hidup Tan Sri P. Ramlee apabila pelbagai dugaan yang dihadapi yang membantukan mercu bakatnya dan beliau bagaikan diketepikan berbagai pihak termasuk dalam media massa. Seolah-olah menjadi tugas pihak-pihak tertentu untuk memadamkan bakat kehidupannya. Bagaimanapun padanya, cita-cita tetap cita-cita. Sungguh pun segala pertolongan yang dimintanya itu gagal, tetapi keazaman yang cukup kuat dan beliau mengambil keputusan untuk berusaha secara perseorangan, tidak kira apa yang terjadi ke atas dirinya. Bagaimanapun juga, seluruh masyarakat berbangga dengan kebolehan yang telah dicapai sepanjang hidupnya dan kedewasaan seniman agung yang digelar Raja Hiburan ini bukan sebutir bintang yang pudar, namanya tetap dikenang oleh ribuan peminat sehingga kini. Sekian, terima kasih. P. Ramlee hanya hadir ke sekolah sebanyak 10 hari dalam sebulan. Selebih hari-harinya banyak dihabiskan dengan kesana kemari mengikut pasukan pencaragam. Sejak kecil lagi P. Ramlee memang berminat bermain muzik. Tidak heranlah jika banyak masa dihabiskan di rumah Tuan Kamarudin untuk belajar bermain gitar dan biola. Menurut P. Ramlee, mencipta lagu adalah bergantung kepada jiwa penciptanya. Jika pencipta sesuatu lagu itu sedang dirundung duka, maka lagu yang terhasil dia tidak dapat melahirkan satu lagu yang berirama gembira. Jika pencipta lagu itu sedang bergembira, dia tidak dapat menggambarkan bagaimana tekanan jiwa yang duka. Banyak proses yang perlu dibuat untuk menghasilkan sesebuah lagu. Itulah dapur seseorang ahli muzik yang menyiapkan resepi dan buburnya untuk hidangan umum. Antara lagu beliau yang popular dan menjadi kegemaran ramai ialah seperti Anakku Sazali, Azizah, Barang yang Lepas, Berkorban Apa Saja, Bulan di Pagar Bintang, Bunyi Gitar, Dendang Perantau, Di Mana Kan Ku Cari Ganti, dan akhir sekali Do Re Mi. Di sini antara alat muzik yang boleh dimainkan oleh P. Ramlee. Contohnya ukulele, piano, biola, saksofon, gitar, akordion dan trombon. Seterusnya, filem pertama lakonan P. Ramlee adalah bertajuk Cinta pada tahun 1948. Beliau memegang peranan sebagai penjahat dan nyanyian latar. Kejayaannya terus berkembang dan telah berjaya berlakon dalam 27 buah filem antara tahun 1948 hingga 1955. Salah seorang pendorong dan guru P. Ramlee dalam dunia perfilman Melayu ialah Datuk L. Krishan atau dikenali sebagai pengarah filem Melayu tahun 50-an dan 60-an yang terkenal. Gaya lakonan P. Ramlee yang amat berjaya itu adalah hasil inspirasi P. Ramlee daripada dua pelakon terkenal India selain iaitu MGR dan Shivaji Ganesan. Bulan jatuh ke riba bagi P. Ramlee pada tarikh 1 Jun 1948 apabila ditemui oleh pengarah filem Tamil B.S. Rajhan. Pengarah tersebut tertarik pada bakat P. Ramlee dan pada tahun 1949 ia telah direalitikan melalui filem Nasib ataupun dikenali sebagai Fate. 7 tahun kemudian, P. Ramlee mengarahkan filem pertamanya Penarik Beca ataupun dikenali sebagai The Three Showmen. Pada tahun 1957, P. Ramlee mengarahkan filem komedi pertamanya Bujang Lapuk ataupun dikenali sebagai Dodi Bachelor. Dan beliau berlakon bersama S. Samsudin dan Aziz Sattar. Ketika itu, ianya masih popular di kalangan peminat masa kini. Seterusnya,
Antara filem-filem box office beliau ialah Anakku Sazali, Semerah Padi, Bujang Lapuk, Antara Dua Darjat, Seniman Bujang Lapuk, Ibu Mertuaku, Labu Labi dan akhir sekali ialah Madu 3. Sekian dan itu saja daripada saya.